Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT walaupun malam ni kita agak lewat untuk kita mula. Saya difahamkan dan kita tahu bahawa waktu solat Isyak sekarang ni pun dah semakin lewat. Jadi ramai yang baru balik masjid dan sebagainya, ada urusan. Maka hari ini 18 Zulkaidah 1441 Hijriah, kita bersama-sama untuk membicarakan tentang hadis 40 Mekah dan juga Madinah. Antaranya cadangan saya pada asalnya adalah nak buat hadis 40 Imam Nawawi, tapi mungkin melihat ramai yang dah biasa mendengar hadis 40 Imam Nawawi, maka saya cuba memilih hadis berkaitan tentang Mekah dan juga Madinah. Sebelum tu saya nak tanya, suara dengar tak semua? Saya pun risau juga ni. Sebab ramai yang pertama kali join. Suara dengar ke? Tuan-tuan boleh gunakan segala button dalam ni, ada chatting sebagainya. Tuan-tuan boleh chatting. Isyak dah lewat. Okey, dengar semua? Okey. Jadi ini antara Zoom ni antara aplikasi yang diguna pakai untuk mengajar online, sebab dia lebih dalam bentuk macam dalam kelas, dan tuan-tuan ada chatting, boleh rakam, boleh share PowerPoint dan sebagainya, boleh share video. Cuma tadi agak hang tadi sikit sebab saya pergi share video. Okey, bismillah. Jadi saya pakai dua buah buku, dua buah kitab, dan dah buat belum kuis? Soalan kuis. Saya biasanya selalu bagi kuis supaya tuan-tuan boleh dapat gambaran untuk apa yang kita bincangkan pada malam ni. Antara yang kita bagi kuis ada 10 soalan dekat Google Form. Boleh jawab. Free je. Okay. Okay. Jadi antara kitab yang kita guna pakai pada malam ni, ada dua buah kitab, iaitu Al-Arba'un Makkiyah. Nampak ya, Al-Arba'un Makkiyah, yang merupakan himpunan Dr. Tolal, Syekh Tolal bin Muhammad Abu Nur. Antara kita katakan dia menguruskan projek Ta'zim Al-Haramain, dan juga dia merupakan pensyarah di Jami'ah Ummul Qura, Hay'ah Tadris bi Jami'atul Ummul Qura, tenaga pengajar di Jami'ah Ummul Qura yang terletak di Makkahul Mukarramah. Dan hadis kitab yang kedua, Al-Arba'un Al-Madaniyah. Dua-dua kitab ni dia menceritakan tentang kelebihan Mekah dan juga Madinah. Satu Madinah, satu Mekah. Dia menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan fadilat dan juga hukum hakam berkaitan Mekah dan juga Madinah. Sebab kita tahu bahawa Mekah dan Madinah ni dia satu bumi yang istimewa, yang special, yang dia mempunyai hukum-hukum yang berbeza dengan tempat lain. Sebagai contoh satulah, kalau kita di Malaysia, sebagai contoh, kita ada waktu larangan solat. Kita ada waktu yang kita dilarang menggunakan solat pada tersebut, antaranya selepas subuh, waktu matahari tegak, dan juga selepas asar. So 3 waktu ni antara waktu yang dilarang. Tetapi berbeza dengan Kota Mekah. Kota Mekah ada solat unlimited, 24 jam solat, tidak ada waktu larangan. Dan juga berbeza dengan Masjid Nabawi. Jadi ada hukum hakam. Ada sudut pahala, ada sudut ganjaran pun berbeza. Ada lagi yang nak masuk? Ada perbezaan hukum hakam, InsyaAllah. Jadi kita pilih dua kitab ni, dan saya pada asalnya nak ajak sahabat-sahabat mutawif untuk join, sebab kita kebanyakan mereka yang datang ke Mekah dan Madinah ni nak tahu kelebihan Mekah dan Madinah, dan kita pada masa yang sama kita nak tanamkan cinta kita terhadap bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Itu boleh tutup video. Mungkin ada yang baru nak belajar guna, okey. Tak ada masalah. Ini antara kita katakan norma baru, untuk kita belajar secara online, dan masjid-masjid pun tak dibuka sepenuhnya, hanya mereka yang terpilih sahaja,
yang boleh menghadirkan diri ke masjid. Jadi saya telah bagi tahu kenapa saya pilih 2 kitab ni, untuk kita menambahkan cinta kita, sebab itu di antara bentuk kecintaan kita, yang mana apa yang Nabi cinta maka kita kenalah cinta. Okey, tuan-tuan yang Allah SWT boleh lihat gambar yang saya bagi. Inilah gambar yang saya ambil pada bulan April 2012. Sengaja saya pilih gambar-gambar lama ni supaya kita dapat melihat. Ni gambar yang paling lama lah, sebab saya masuk sana pun 2012. Nah, ini gambar yang saya ada. Zaman dulu pun pakai kamera. Sekarang ni semua pakai handphone kan. Okey. Ini antara gambar dan juga makanan juga Madinah. Sementara kita nak menunggu ada lagi yang nak masuk. Gambar juga dia ambil pada bulan April 2012 dan bulan Mei 2012. Sebelah kanan tu Masjid Nabawi, sebelah kiri itu adalah Kota Mekah Mukarramah. Ini semua gambar lama. Kalau kita pergi sekarang dah lain dah, ada tempat wuduk dan sebagainya. Okey, ini kitab yang kita bincangkan tadi. Kitab yang kita bincangkan tadi iaitu Al-Arba'un Al-Madaniyah, Al-Arba'un Hadis, Al-Arba'in Sahabiyan fi Fadail wal Ahkam Madinah Al-Munawwarah. Yang mana kitab yang ni specialnya sebab dia cerita hadis-hadis tentang Kalian Mekah, tentang Madinah, dan dia cerita tentang biografi sahabat. Paling kurang dia ambil 40 sahabat yang berlainan. Maksudnya ada 40 hadis, jadi ada 40 sahabat. Ini cetakan pertama 1436 2015, ada 60 muka surat. Ya. Dan seterusnya ni buku dia. Seterusnya adalah Al-Arba'un Al-Makkiyah fi Fadail Ahkam Al-Balad Al-Amin. Itu antara nama Mekah ni banyak. Bakkah, Makkah, Ummul Qura, Balad Al-Amin, kan. Kita selalu baca wa hadzal baladin amin kan. Surah Watin wa Zaid wa Turisin wa hadzal baladil amin. So ini Balad Al-Amin, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Ya. Dan memang nama Mekah dan Madinah ni ulama ada yang himpun sampai 100. Dan kata ulama banyak nama ni menunjukkan kelebihan sesuatu tempat. So contoh Allah SWT pun memiliki nama yang banyak. Ya. Allah Ta'ala ada nama 99, lebih dari 99, tapi yang kita tahu 99. Ya, dan barang siapa yang hafal nama Allah 99 maka akan masuk syurga. Itu contoh nama Allah SWT ada 99. Mekah dan juga Madinah juga mempunyai nama yang begitu banyak. Syekh Dr. Thalal bin Muhammad Abu Nur, ni cetakan ke-6, 2013 ni lagi lama. Dan kitab ni kalau tuan-tuan pergi Mekah, dia bagi percuma. Dia bagi free je, tapi mungkin orang kita dia ambil pun dia tak boleh baca juga. Kan, sebab tulisan dia Masya Allah lah, lain lah. Tulisan dia berseni sangat. Dan yang kedua dia dalam bahasa Arab lah. 51 halaman. Okay. Okay, bismillah. Semua dah bersedia. Jadi hadis yang pertama, kita pilih tentang Madinah Al-Munawwarah. An Abi Musa, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila al-ardi biha nakhlun fa dhahaba wahli ila annaha yamamatu aw hajaru fa idha hiya al-madinatu Yasrib. Yasrib, Madinah Yasrib. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa ni adalah Abu Musa Al-Asy'ari. InsyaAllah kita akan bahaskan biografi beliau. Nabi SAW baginda bersabda, aku bermimpi dalam tidurku bahawa aku berhijrah dari Mekah ke suatu negeri yang banyak pohon kurmanya. Ardi biha nakhlun. Ada hadis lain biha zatin nakhlun. Zatin nakhlin. Yang banyak pohon kurmanya, dan aku menyangka, menduga bahawa negeri itu adalah Al-Yamamah. Al-Yamamah dan juga Al-Hajar atau Al-Hajar. Tetapi tempat tersebut adalah ternyatalah kota Madinah, iaitu nama lama dia adalah Yasrib. Hadis ni dalam hadis Muslim ada, Bukhari ada, Ibn Majah. Tuan-tuan dan Allah SWT, hadis ni begitu jelas bahawa Nabi kita ni telah diilhamkan oleh Allah SWT. Yang Nabi akan berhijrah ke satu tempat. Ya, kita tahu bahawa kondisi umat Islam di Mekah, ya, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. 3 tahun yang pertama Nabi dakwah secara secara bersembunyi. Maksudnya dakwah kepada kaum kerabat yang terdekat. Lepas tu barulah Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, secara jahar. Dan umat Islam diseksa, bila dakwah dengan jahar, umat Islam semakin diseksa, diboikot. Ada yang seperti Khabab, yang mana dia dibaringkan
di atas batu panas. Ada sahabat Nabi yang dipakaikan baju besi, dan mana ada baju besi untuk perang, dia pakaikan dan dia campak dekat padang pasir. Jadi antara yang syahid Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir. Jadi ramai yang diseksa oleh musyrikin Mekah. Jadi antara ikhtiarnya Allah SWT memberi keizinan kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Dan Nabi pada asalnya menyangka bahawa tempat tersebut adalah Al-Yamamah. Saya masukkan lagi. Al-Yamamah. Nabi menyangka tempat tersebut adalah Al-Yamamah. Dengar suara ke? Okey, dengar. Okey. Nabi menyangka tempat tersebut ada Al-Yamamah dan juga Al-Hajar. Yamamah ni dekat, saya nak keluar chatting. Dekat Al-Hajar ni dekat dengan Bahrain, Yamamah ni dekat dengan Yaman. Al-Yamamah. Tetapi tempat tersebut rupanya ada kota Madinah, dan memang Al-Yamamah Al-Hajar ni kawasan yang banyak pohon kurma. Kat Arab Saudi ni banyak kawasan-kawasan yang terpilih saja yang sesuai untuk ditanam kurma, antara Hajar, Yamamah, antara dekat Khaybar, dekat Tabuk, antara kawasan-kawasan yang subur. Madinah ni masya-Allah antara kawasan yang subur. Kalau tuan-tuan datang pun akan melihat banyak pohon-pohon kurma. Berbeza dengan kondisi Mekah. Mekah ni tuan-tuan, adalah struktur Mekah ni dia kawasan bergunung. Kawasan bergunung ganang. Yang mana tidak sesuai untuk aktiviti tanaman. Sebab tu kita boleh melihat sifat orang Mekah dan orang Madinah ni berbeza. Sifat orang Mekah dan Madinah berbeza. Orang Mekah ni dia aktivitinya adalah berdagang. Bila dia berdagang ni, dia punya sifat adalah dia lebih kasar, dan sebab dia kena struggle. Berbeza dengan orang yang melakukan aktiviti tanian, dia biasa lebih lembut. Ini kita boleh lihatlah. Di Malaysia pun boleh nampak beza orang-orang yang pertanian dengan orang-orang bisnes. Tapi zaman sekarang ni pun dah bercampur habis. Kat Mekah Madinah pun dah tak nampak pertanian, sebab mereka dah lebih ke arah bidang perniagaan. Ternyata kota Madinah, Yasrib adalah merupakan nama Madinah yang asal, tetapi yang bermaksud tak elok, bermaksud fasad, dan Nabi SAW perintahkan untuk tukar, dilarang memanggil dengan nama Yasrib, dipanggil Al-Madinah. Nama banyak Al-Madinah, Al-Munawwarah, ada nama Toba, Toibah, ada banyak, Umul Dar Iman. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kebanyakan nama-nama hotel tu semua adalah nama-nama Madinah. Toba, Toibah. Dan Allah SWT juga menamakan dengan Madinah sebagai Toba. Inna sama al-Madinah Toba. Sesungguhnya Allah SWT menamakan Madinah sebagai Toba. Toba ni Taib, benda yang baik. Jadi ini antara syarahan ringkas, dan saya nak sentuh tentang Abu Musa, Abu Musa Al-Ash'ari. Ini adalah namanya. Nama penuh, nama asal, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Qais. Orang Arab ni tuan-tuan, dia banyak nama panggilan. Kita panggil kunyah, ada kata laqab, macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kan bapak kucing. Mana ada orang menama bapak kucing, rupanya itu adalah laqab panggilan. Macam kita orang Malaysia lah, ada orang panggil Mat lah sebagainya. Padahal nama dia kan Mat, nama dia Muhammad contoh kan. Jadi ada nama-nama panggilan. Kita panggil kunyah. Jadi nama dia yang sebenar adalah Abdullah bin Qais. Macam Rasulullah SAW pun ada nama kunyah. Rasulullah SAW nama dia adalah kunyah adalah Abu Qasim. Banyak. Kalau kita tengok nama-nama sahabat, kebanyakan bukan semua kan nama sebenar. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Siapa nama sebenar dia? Abdullah. Abu Hurairah, nama dia siapa? Abdul Rahman bin Sakhrin. Jadi semua sahabat-sahabat ni menggunakan nama kunyah. Dan ringkas, saya pilih biografi dia ringkas. Sebenarnya tuan-tuan, waktu saya nak berbincang untuk discussion tajuk malam ni, begitu kata-kata seram sikit, sebab agak banyak bila saya nak pilih dua hadis. Satu hadis Mekah, satu hadis Madinah. Nak cerita biografi lagi, jadi saya kena minimumkan masa yang ada. Dan kita pun mula agak lewat ya. Yang kedua, Qadi umat ini, maksudnya Abu Musa Al-Ash'ari ni tuan-tuan, dia terkenal dengan kehakiman dia. Dan dalam peristiwa perang Siffin pun dia dihantar untuk menyelesaikan masalah perang Siffin antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali. Perang Siffin kita boleh tengok, nanti kita akan bincangkan. Jadi Qadi umat ini, hakim umat ini adalah ada 4. Umar,
Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang ketiga, antara yang kita nampak, kita lihat dia merupakan wakil Nabi SAW sebab dia seorang yang bijak dan mempunyai kepetahan berbicara. Dia juga dihantar ke Yaman. Kita biasa, kita tekan pula. Saya tak tengok balik kat mana kita punya ni. Saya pesan balik. Jadi biasa kita tahu bahawa tentang pergi Yaman ni yang terkenal adalah dia masuk tu. Dia agak sukar sikit sebab saya control semua, saya jadi admin. Jadi saya kena approve siapa-siapa yang nak masuk. Dan sepatutnya kalau banyak organizer macam ni, dia ada admin yang tolong uruskan. Tapi sebab kita kebanyakan adalah beginner, maka saya terpaksa urus sendiri. Okey, duta Nabi SAW ke Yaman bersama Muaz bin Jabal. Satu negeri, satu negara tetapi lain-lain kawasan. Itu yang kita difahamkan. Jadi dia merupakan selected person lah untuk yang dihantar ke Yaman. Yang keempat, Abu Musa ni dia seorang qari Quran, seorang pembaca Quran yang sangat hebat dan suaranya sedap. Sehingga Nabi bersabda, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau diberi mizmar daripada mazamir, daripada suruling keluarga Daud. Maksudnya kan kita tahu bahawa kelebihan Nabi Daud alaihissalam adalah mempunyai suara yang merdu. Suara yang paling sedap adalah suara Nabi Daud. Sampai burung-burung pun duduk bertenggek mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Daud. Itu di antara kelebihannya. Yang kelima, penglibatan Abu Musa al-Asy'ari, dia terlibat dalam perang Hunain. Dia agak lambat bersama Nabi SAW sebab dia berhijrah di Habsyah. Kita akan sentuh nanti. Dan sekiranya ada fakta-fakta yang saya tersilap, saya akan betulkan balik. Abu Musa al-Asy'ari terlibat dengan perang Hunain 8 Hijriah. Perang Hunain ni adalah perang selepas pembukaan kota Mekah. Bila dah menang, umat Islam mula pergi ke Hunain. Hunain ni kat Taif. Hunain dekat Taif. Kalau tuan-tuan ada soalan bagi tahu ataupun ada isu bagi tahu ya. Dan kemudian perang pembukaan Syam 12 Hijriah. Ini pada zaman Sayyidina Umar. Pembukaan Syam tahun Abu Bakar sebab Abu Bakar pada tahun 11 sampai 13, kemudian 13 sampai 23 adalah Sayyidina Umar, 23 sampai 35 adalah Sayyidina Osman 12 tahun, dan kemudian 35 sampai 40 adalah Sayyidina Ali. Jadi pembukaan Syam ni adalah pada zaman Abu Bakar dan pembukaan Parsi. Dan beliau meninggal di Kufah, ada riwayat kata di Mekah 40 Hijrah, dan meninggal pada usia 63 tahun. Berarti samalah dengan umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini antara biografi ringkas. Tetapi kita tahulah siapa Abu Musa al-Asy'ari ni. Dan seterusnya kita nak masuk tentang hadis tentang Makkiyah, Arba'un al-Makkiyah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul masjid wudi'a fil ardi awwalan qala al-masjidul haram qala qultu thumma ayyu qala al-masjidul aqsa qultu kam kana bainahuma qala 40 sanatan thumma aynama adrakat as-salah ba'du fasalli fa innal fadli fi. Ini adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan Mekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi ini? Baginda menjawab, Masjidil Haram. Dia berkata, aku tanya lagi, ini cerita pasal Abu Dzar tanya lagi. Kemudian apa? Baginda menjawab, Masjid Al-Aqsa.
Dan aku bertanya lagi, berapa lamakah selang jarak di antara waktu keduanya? Baginda menjawab 40 tahun. Kemudian sabda Nabi SAW, kemudian di mana saja kamu berada dan waktu solat sudah datang, maka solatlah kerana di dalamnya ada keutamaan. Itu di antara hadis tentang kelebihan Mekah. Yang poin yang pertama, dia beritahu bahawa masjid yang pertama dibangun atas muka bumi adalah Masjidil Haram di Mekah. Itu adalah masjid yang tertua. Kalau di Malaysia ni masjid tertua di mana? Di Melaka ke di mana? Di Kelantan. Kita pun tidak yakin. Tetapi yang yakin dalam hadis mengatakan bahawa masjid yang paling tua, masjid pertama yang didirikan di atas muka bumi adalah Masjidil Haram, iaitu di Kaabah Al-Mukarramah. Dan masjid yang seterusnya dikatakan dalam tempoh 40 tahun. Kalau tuan-tuan baca hadis ni, tuan-tuan akan rasa pelik. Takkanlah antara Masjidil Haram dan juga Baitul Maqdis adalah 40 tahun. Jadi persoalan kat sini kita tanya dengan hadirin semua, siapakah yang membina? Dalam hadis ni beritahu tak siapa yang buat? Siapakah yang membina Masjidil Haram dan juga Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis? Itu persoalan yang saya nak tanya. Ada siapa boleh jawab tak? Saya ke silent ke? Jadi persoalan dekat situ yang kita akan, dalam hadis pun mengatakan fihi iskal. Saya tuan-tuan bila nak buka hadis ni, sebab hadis ni riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad, antara syarah yang bagus adalah kita buka kitab Fathul Bari. Dan Masya Allah, so, saya kata agak tough sebab saya terpaksa kena buka Fathul Bari dan dia berkait. Ada Fathul Bari ni banyak jilid. Saya terpaksa buka dua, sebab dia tuan-tuan boleh lihat lah, hadis Bukhari tu, hadis Muslim. So kita terpaksa cek dan dia ada kaitan. Dan kita terpaksa buka dan lihat dia punya syarah. Sebab kita pun pelik. Kenapa Mekah dan juga Madinah, Mekah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa jarak 40 tahun? Sedangkan kita tahu bahawa banyak Nabi-Nabi dan Rasul. Sebagai contoh, kalau kita tahu yang buat, saya bagi tahu sebab sama ini. Ada yang dah jawab belum dalam ni setting? Ini sahabat. Jadi orang yang pertama yang membina Masjidil Haram adalah, kalau kita tahu biasa kisah masyhur Nabi Ibrahim lah dengan Nabi Ismail. Itu yang kita tahu kan, kisah Nabi Ibrahim buat Kaabah, membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail. Dan Palestin pun kita tahu siapa yang buat Masjid Aqsa di Palestin. Siapa yang buat Masjid Aqsa di Palestin? Adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini macam mana ni? Yang buat Kaabah Nabi Ibrahim, yang buat Masjid Aqsa Nabi Sulaiman. Dia punya hadis kat sini, kita tengok. Antara hadis tentang, saya letak satu je, tentang hadis tentang Baitul Maqdis. Okay, kita boleh baca hadis Baitul Maqdis ni. Sulaiman bin Daud alaihi salam ketika membangun Baitul Maqdis meminta kepada Allah Azza wa Jal 3 perkara. Yang pertama, baginda meminta, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Azza wa Jalla hukum yang sesuai dengan hukumnya, lalu ia pun diberi. Yang pertama, Nabi Sulaiman minta apa yang hukum yang dia nak, maka Allah berikan. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kerajaan yang tidak ada yang pantas memiliki setelahnya. Maksudnya dia memiliki kekayaan dan kerajaan yang orang lain tak boleh miliki, lebih pada dia. Sebab tu kalau saya ajar, mana-mana kita kalau nak berdoa tu mesti berdoa yang sesuai dengan syariat. Ini doa yang logik. Contohnya kita nak doa jadi manusia yang paling kaya atas muka bumi ni, lebih pada Nabi Sulaiman. So berdoa tu memang rejected, memang tak boleh. Sebab Nabi Sulaiman dah bagi tahu bahawa orang yang paling kaya atas muka bumi adalah Nabi Sulaiman. Doa yang kedua ni, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kerajaan yang tidak ada yang pantas memiliki selainnya, setelahnya. Nabi Sulaiman, kalau kita tahu kerajaan dia, kita hari ni kalau tengok government pun rasa bangga kan, tengok ada bangunan tinggi, ada kementerian, ada pegawai-pegawai kan. Tetapi hebatnya Nabi Sulaiman ni, dia boleh bukan saja menguruskan manusia, dia boleh menguruskan jin dan juga haiwan.
Kita hari ni kerajaan kalau nak urus pun urus manusia saja. Tetapi Nabi Sulaiman ni kerajaan yang hebat, dia boleh urus jin. Istana dia dibuat oleh jin, kan. Kalau kita kat sini suruh orang foreigner, kan, warga asing yang buat. Tetapi kalau Nabi Sulaiman dia suruh jin. Dia boleh memerintahkan angin dan sebagainya, haiwan, ada burung hudhud. Okay. Yang ketiga, ni kaitan dengan Baitul Maqdis, dia juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla ketika selesai pembangunan masjid, maksudnya Masjid Aqsa di Palestin, agar orang yang datang ke situ dengan satu motivasi, iaitu solat. Apa kelebihan dia nak? Iaitu semua kesalahannya dihapuskan sehingga dia laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. So ini ramai yang mungkin yang tidak tahu, sebab ada orang dia tahu fadilat Mekah, fadilat Madinah, fadilat Baitul Maqdis. Kalau solat di Mekah ganjaran ada 100,000, solat di Madinah ganjaran adalah khairul min alfin solat adalah 1,000, dan solat di Baitul Maqdis ganjaran adalah pahalanya 500. Tapi dalam hadis ni disebutkan bahawa pahalanya adalah pahala seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu antara kelebihan solat di Masjid Aqsa di Palestin. So timbul iskal, timbul pertanyaan kepada kita. Macam mana hadis ni? Kata antara Mekah dan juga Madinah, antara Mekah dan juga Masjid Aqsa ni 40 tahun. Kenapa? Sedangkan kita tahu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman jarak yang begitu jauh, ya. Jadi di antaranya mengatakan bahawa yang dimasukkan dalam hadis ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim cuma buat balik sahaja. Binaan asal semua adalah dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam yang buat masjid Masjidil Haram, dan Nabi Adam juga yang membina Masjid Aqsa. Itu jarak dia 40 tahun. Dan hadis itu menjelaskan bahawa 40 tahun kemudian di mana saja kamu berada dan untuk solat sudah datang, maka solatlah. Menunjukkan kepada kita kalau dah masuk tu solat, maka kita solatlah di mana tempat kita nampak. Satu contohnya kita duduk di bandar teknologi, surau paling dekat adalah surau Raihan. Maka kita datang ke sana untuk solat. Itu yang paling dekat. Takkan kita daripada sini kita nak pergi ke Masjid Putrajaya ataupun nak pergi Masjid Negeri Shah Alam, kan. Jadi solat yang mana kita dekat. Sebab apa? Di dalamnya ada keutamaan, maksudnya solat awal waktu. Sebab antara amalan yang afdal adalah kita menunaikan solat ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Antara perkara yang afdal. Sebab orang hari ini dia akan kejar benda-benda atau perkara-perkara yang afdal, yang terbaik. Antara perkara yang terbaik adalah solat awal waktu. Ya. Jadi ini merupakan syarah ringkas. Dan saya nak pergi kepada sahabat Nabi SAW, kisah Abu Zar. Jadi kalau kita nak baca kisah-kisah Nabi ni, dia banyak dalam Sirah Alam Nubala. Sirah Alam Nubala, memang kita tengok ada banyak jilid, ada kat atas, nampak ke atas tu, yang warna merah tu. Warna merah ni dalam 20 jilid, 30 jilid, memang banyak. Dan Alhamdulillah kisah Abu Zar ni saya sempat kaji lebih. Dan waktu saya nak baca tu, saya melihat, saya rasa nak menangis sebab melihat kisah Abu Zar ni, Masya Allah. Sebab dia adalah golongan yang terawal yang masuk Islam. Ada hadis kata 4, orang keempat, dia kata orang kelima. Kita tengok kisah dia. Nama sebenar dia, nampak ni. Kita dah kupas tadi kan. Nama dia Jundub bin Junadah. Kata Burair, banyak antara ni yang saya pilih pandangan ni. Jundub bin Junadah. Nama kunyah dia Abu Zar Al-Ghifari. Al-Ghifari adalah nama kabilah. Nama kabilah. Arab ni ada banyak kabilah. Dan yang kedua, dia termasuk antara sahabat terawal memulai Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Saya bila bercerita tentang As-Sabiqun Al-Awwalun ni, saya rasa nervous. Sebab mereka ni orang-orang hebat. Kita kena tahu tuan-tuan yang Allah SWT. Macam hari ni lah, orang, sebab tu saya kata kalau tak kenal maka tak cinta. Sebab tu bila kita kenal sahabat ni, kita rasa Masya Allah perjuangan mereka ni, kita hari ni terlalu mudah, terlalu selesa. Mereka yang zaman dulu masuk Islam sangat dahsyat. Hari ni orang masuk Islam pun solat kadang lambat, kadang tak solat pun ada. Mereka tidak menghargai Islam. Berbeza dengan golongan terdahulu. Ibn Hisham, dalam sirah Ibn Hisham mengatakan bahawa antara yang Sabiqun Al-Awwalun jumlah mereka 40 orang. Jadi ini antara yang termasuklah. Sabiqun Al-Awwalun ni kebanyakannya, sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni, dia ada banyak tabaqat, banyak peringkat, ada banyak level.
Antara yang label yang paling tinggi adalah Khulafa' ar-Rashidah. Dia akan turun. Khulafa' ar-Rashidah. Sahabat ni dia bukan semua sama. Dia ada darajat dia. Ya. Dia ada darajat dia. Yang pertama sekali adalah 4 yang teratas. Khulafa' ar-Rashidah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini tabaqat. Lepas tu turun 10 yang dijamin masuk syurga. Kan? 10 yang masuk syurga ni, tuan-tuan yang Allah SWT, 10 ni adalah as-sabiqul awwalun. Siapa 10? Sebab tu dalam kuis saya tanya, adakah Abu Zar termasuk yang 10? Nanti kita tengok soalan kuis. Ada masa kita akan masuk dekat kuis. Jadi antara as-sabiqul awwalun yang saya nak share hari ni, antaranya adalah Khadijah. Dari sudut wanita adalah Khadijah binti Khalid, itu isteri Nabi SAW. Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, ya. Yang kedua Abu Bakar, ya. Abu Bakar di kalangan dewasa, di kalangan kanak-kanak, ya, adalah Ali bin Abi Thalib. Waktu itu masih lagi kecil, ya. Di kalangan hamba Bilal bin Rabah, ya. Zaid bin Harisah, ya. Daripada Abu Bakar saja, tuan-tuan yang Allah SWT, daripada Abu Bakar saja, ya, ada 5 yang dijamin masuk syurga. 10 orang yang dijamin masuk syurga, ada 10, ya. Daripada Abu Bakar saja, maksudnya Abu Bakar mengislamkan 5 orang, 5 ni tersenarai antara 10 yang dijamin masuk syurga. Utsman bin Affan masuk di bawah dakwah Abu Bakar. Zubair bin Awam, kemudian Abdul Rahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas adalah antara 10 sahabat ni yang paling meninggal paling lambat, paling last sekali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Talha bin Ubaidillah. Ini antara sahabat yang didakwah oleh Abu Bakar, dia masuk Islam di bawah Abu Bakar. Dan Abu Zar yang kita bincang hari ni antara sahabat Nabi yang juga masuk Islam yang paling awal. Dan istimewa je ni sebab dia bukan, nak masuk lagi ke? Ya. Istimewanya Abu Zar Al-Ghifari ni, dia sahabat yang bukan daripada orang Quraisy. Dia daripada kabilah, daripada Ghifar. Ghifar ni nombor 4 ni, poin ni. Ghifar ni di antara Syam dan juga Madinah. Tinggal antara Syam dan juga Madinah. Dan kisah keislaman dia pun sangat dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, orang pelik kan, kalau kita kaji siapa yang melihat kisah ni akan rasa pelik. Sedangkan as-sabiqul awwalun ni kebanyakan daripada orang Quraisy, orang Mekah. Macam mana orang luar boleh masuk Islam begitu awal? Kan? Dia bukan orang Mekah. Jadi kalau kita melihat dari kisah dia, masya-Allah. Ya. Kisah dia mencari hidayah ni begitu mengejutkan. Ya. Dan kalau kita tahu siapa Abu Zar Al-Ghifari ni tuan-tuan, dia asalnya Ghifar ni, dia asalnya merupakan orang yang perompak jalanan, dan tetapi dia tak sembah berhala. Zaman dulu memang ada pekerjaan yang begitu, ya. Tapi selepas dia masuk Islam, mereka meninggalkan semua pekerjaan mereka, dan banyak sebab tu tuan-tuan, dalam hidup ni kita tak boleh bersangka buruk dengan orang jahat. Sebab saya banyak baca kisah-kisah sirah, banyak baca kisah-kisah orang soleh. Ada orang soleh dulu tuan-tuan, dia asalnya bukan daripada keturunan ulama. Bukan daripada keturunan ulama, dia orang biasa-biasa. Ada macam ada perompak dan sebagainya, maka dia mencari hidayah dan dia jadi lebih baik pada orang yang Islam asal. Ya. Jadi Abu Zar ni satu hari dia dengar khabar ada orang yang mendakwa Nabi di Mekah, maka ni saya akan cerita dia sangat panjang, ya. Maka dia pun pergi ke Mekah bersama dengan adik dia Unais, dan juga emak dia, tapi dia tinggalkan emak dan juga adik dia. Maksudnya tak masuk Mekah, dia masuk Mekah seorang-seorang untuk cek. Dan tuan-tuan tahu bahawa Nabi SAW waktu tu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, dan sukar. Sebab tu saya kata Abu Zar ni masuk Islam awal, sebab waktu tu Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Ada yang kata dia orang kelima, orang keempat masuk Islam, maksudnya sangat awal. Jadi dia cari Nabi SAW, dia tak dapat jumpa. Sebab orang Nabi dia tak exposekan diri, tak tunjukkan diri. Yang sahabat-sahabat pun menyelamatkan Nabi, cover Nabi SAW. Jadi Abu Zar ni duduk dekat Mekah saja, dekat Mekah tu 30 hari. 30 hari tuan-tuan duduk kat Mekah dan dia tidak makan. Ini hadis yang pasal Zam-Zam. Sebab tu kalau kita baca hadis tentang Zam-Zam, hadis ni tentang Abu Zar lah kan. Zam-Zam, innaha barakah, innaha ta'amun tu'mun. Sungguhnya Zam-Zam ni adalah berkat dan mengenyangkan orang. Tapi mengenyangkan bukan dia jadi makanan, maksudnya dia boleh fungsi yang sama. Kita jangan pula anggap kita minum Zam-Zam ni niat-niat macam kita makan KFC. Tak, tapi fungsi adalah fungsi mengenyangkan. Dia bukan gantikan makanan, dia mengenyangkan. Jadi Abu Zar ni dia duduk kat Mekah 30 hari, hidup dia cuma minum Zam-Zam sahaja. Ya, ini masya-Allah. Sebab tu kita melihat orang zaman dahulu masuk Islam susah payah. Dan akhirnya
dia jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kau cari siapa sebab pelik, orang luar. Dan Abu Zar kata, aku nak jumpa dengan Rasulullah. Dan saya dengarkan cerita dan dia masuk Islam. Dan kemudian dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia kembali dekat adik dia dengan mak dia. Dia kata, aku dah masuk Islam. Kan? Dan sebelum tu saya terlupa, waktu Abu Zar masuk Islam di Mekah, dia masuk Islam tuan-tuan, dia kata sebelum aku nak, sebab Rasul perintahkan, Rasul kata, selepas masuk Islam ni pergilah balik ke kampung halaman, berdakwah di sana. Tapi kata Abu Zar, aku ada benda nak buat. Apa benda dia nak buat tuan-tuan? Benda nak buat dia iklankan keislaman dia. Dia ni Abu Zar ni kalau dalam buku mengatakan bahawa dia ni bertubuh besar. Badan besar, janggut dia lebat, tinggi, dan bukan tinggi yang terlampau tinggi lah, yang standard, dan badan dia besar, dan janggut dia lebat. Dan dia ni bila kata Rasulullah, tapi aku nak buat satu perkara, iaitu dia mengiklankan keislaman dia dekat kota Mekah. Dan bila orang Mekah tahu dia Islam, apa lagi orang Mekah pukul dia. Orang kafir Mekah pukul dia beramai-ramai, dan dikatakan dia buat benda ni selama 3 hari. Maksudnya lepas dia seorang yang berani, masya-Allah, dia iklankan keislaman dia dan kemudian dipukul. Kemudian orang kata, kenapa nak pukul Abu Zar ni? Kau jangan pukul Abu Zar ni. Abu Zar ni adalah tinggal di Ghifar, sebab mereka ni orang Mekah kalau nak pergi berdagang dia kena lalu Ghifar. Mekah, masuk dekat Ghifar, Madinah, Mekah, Syam, naik ke atas. Jadi kalau kita kacau, sebab kita tahu Arab ni dari semangat asobiah. Kalau kita kacau orang kabilah ni, maksudnya kita akan bergaduh dengan kabilah dia. Jadi orang kata, kenapa kau pergi pukul si Abu Zar ni? Kalau kita buat macam ni, habis kita punya perniagaan. Macam kita lah, kita pergi kacau anak bos, pergi gaduh anak bos. So kita akan terkesan. So orang Mekah tu, alamak, mereka pun terfikir balik. Maka mereka melepaskan Abu Zar. Dan Abu Zar pun kembali kepada adik dia dan juga mak dia. Kata, aku dah masuk Islam. Maka adik dia kata, Unais, aku pun nak masuk Islam. Lepas tu jumpa mak dia pula. Mak kata, mak pun nak masuk Islam. Dan apa yang berlaku? Dia pergi jumpa kaum dia pun masuk Islam. Kaum Al-Ghifar masuk Islam. Dan kaum jiran Al-Ghifar ni, kaum Bani Al-Aslam pun masuk Islam. Sebab tu ada doa Nabi kata, semoga Allah merahmati Bani Wafar, dan Allah menselamatkan Bani Aslam. Ini antara kisah keislaman. Beliau tinggal di Ghifar antara Syam dan Madinah, Dan yang kelima, hadis Nabi SAW, Nabi kata, siapa yang suka melihat kepada orang hampir serupa dengan Isa binti Maryam, akhlak dan fizikalnya, maka lihatlah kepada Abu Zar. Ini sabda Nabi SAW. Sebab wajah dia mirip dengan Nabi SAW. Dan antara penglibatan dia terlibat dengan pembukaan kota Mekah bersama Rasulullah SAW dan meninggal pada pemerintahan Sayyidina Osman di Arab-Usah pada tahun 30 Hijrah. Dia meninggal tuan-tuan, lepas tu saya bila baca kisah ni, sebab saya sempat kaji lebih banyak tentang Abu Zar Al-Ghifari ni, kisah dia sedih. Sebab dia meninggal dalam keadaan yang susah, dan antara kehebatan dia, antara yang dirakam dalam Syiar Alam Nubala, dikatakan bahawa satu hari aku melihat Abu Zar ni, di banyak kisah, Abu Zar ni dia naik kenderaan lah zaman dulu. Maka unta dia ni, ra'aitu Abu Zar yamidu ala rahilatihi, dia menaik atas tunggangan. Kemudian dia menghadap ke mustaqbil Matan Syam, terbitnya matahari. Kemudian orang tengok, kenapa Abu Zar ni naik transport ni ke kanan ke kiri, naik unta ke naik kenderaan, ke kanan ke kiri. Dan orang kata, macam kita lah, kita nampak kawan kita berkereta kiri kanan, kita pergi potong ke, tegur kan, kau kenapa ni, mabuk ke, sakit kan, mengantuk kan, orang kata biasa mengantuk lah. Dalam hadis dia kata, adakah kau mengantuk? Dia kata, anak anta ya Abu Zar, adakah kau mengantuk wahai Abu Zar? Qala la bal kuntu usolli, tidak, bahkan aku sedang solat. So rupanya Abu Zar ni dengan solat waktu bawa kenderaan. Ini juga di antara sunnah. Boleh solat di atas kenderaan. Contohnya tuan-tuan naik flight kan, pergi Mekah 8 jam. Sebab kita pergi Mekah tu, flight tu memang mengarah Mekah. So tuan-tuan kalau solat tu memang menghadap ke Kaabah. Tapi ramai jemaah yang bila naik flight ni 8 jam tu dia tak tahu nak buat apa. Dia makan tidur. Jadi antara yang dia boleh buat adalah solat. Memang saya waktu zaman belajar di Universiti Melayu tu pun pernah buat tesis kajian tentang solat atas kenderaan. Memang ada hadis banyak menceritakan Nabi SAW selalu solat di atas kenderaan. Cuma tu kita kena belajarlah cara-cara menunaikan solat di atas kenderaan. Solat ala rahiyatihi. Dan
kisah kewafatan Abu Zar, ya, satu hari Abu Zar ni dah nazak, dah sakit kan. Maka isteri dia menangis. Dan dia bertanya, wahai isteriku, kenapa anda menangis? Kenapa awak ni menangis? Kata isteri Abu Zar, dia kata dia menangis sebab tak ada kain kafan nak tutup Abu Zar. Tak ada kain kafan nak tutup Abu Zar. Tak ada persiapan nak uruskan jenazah. Dan yang kedua sebab dia berdua sahaja. Dia cuma berdua sahaja. Dia tidak ada orang keliling dia sebab dia orang ni duduk dekat Rabzah ni. Rabzah ni dia antara dia dengan keluarga dia tak ramai. Jadi tidak ada yang nak uruskan jenazah Abu Zar. Jadi itu yang menyebabkan Ummu Zar lah, Ummu Zar ni rasa sedih. Ya, rasa sedih dan menangis. Dan kemudian ada hadis. Hadis tu yang menyebabkan masya-Allah tabarakallah bila saya baca hadis tu, ya, melihat kepada keadaan ni masya-Allah, ya. Apa hadis tersebut? Kata Abu Zar, Nabi SAW pernah bersabda, ya, aku dan kumpulan aku ni, salah seorang ni akan mati keseorangan. Dan tidak ada orang keliling yang akan uruskan, ya, sehinggalah akan datang satu rombongan yang akan singgah, kemudian menguruskan. Maksudnya tadi tak ada orang, kemudian akan datang satu rombongan, akan datang uruskan, dia nak solat, kafankan solat jenazah dan tanam. Dan kata Abu Zar, inilah berita gembira. Lepas tu isteri dia pun pelik, kenapa berita gembira pula? Dia kata sebab dalam kumpulan tu aku seorang dia yang masih hidup, yang lain semua dah meninggal. Dan mereka semua meninggal elok. Maksudnya mereka meninggal, ada orang tanam dan sebagainya, bukan meninggal seorangan. Jadi kau jangan risaulah, aku ni insya-Allah lah aku yang dimasukkan dalam hadis tersebut. Maksudnya dia lah akan yang diuruskan oleh rombongan tersebut. Dan Abu Zar pun meninggal dan isteri dia menangis, tak tahu, tak ada siapa yang nak urus. Dan satu ketika lalu satu rombongan daripada Syam datang turun. Lalu turun di Rabzah. Dia turun, dia kata nampak orang perempuan menangis, dia kata ni kenapa menangis ni? Dia kata ni ada suami meninggal nak kena urus. Kita kalau kat Malaysia ni kalau macam tu kan agak-agak alamak apalah urus pun tak ada orang nak urus. Ni dah meninggal susahkan orang pula kan. Biasa orang kita macam tu kan. Tetapi terbalik. Bila dia kata ni suami meninggal kan. Siapa nama suami? Kan. Macam kita sebut nama suami kan. Sebut nama orang lagi benci pula. Orang kita nak urus. Tetapi bila isteri dia sebut Abu Zar, semua orang kat kafilah tu, dekat rombongan tu semua turun. Semua turun berebut-rebut nak uruskan sahabat besar Nabi SAW iaitu Abu Zar. Saya baca ni saya begitu gemuruh dan terkejut melihat, dan kebetulan dalam rombongan tersebut ada sahabat Nabi yang sangat hebat iaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia berteriak, dia terkejut dan dia cepat dan kata benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahawa dia berjalan sendirian dan dimakamkan sendirian dan kubur dia memang seorang-seorang dan Abu Zar memang minta dikuburkan di tengah jalan. Dan dia kata yang dia syaratkan 3 orang tak ada urus jenazah dia. Dia tak bagi 3 orang. Dalam Syarah Nubuat kata dia tak bagi 3 orang, dia tak bagi pemimpin negara, maksudnya dia tak bagi ketua pimpinan uruskan jenazah dia, dia tak bagi hakim, yang ketiga dia tak bagi orang yang uruskan penghantaran. Itu antara syarat yang ditetapkanlah wasiat dia. Jadi masya-Allah kisah ni, dan Abu Zar ni seorang yang sangat tegas. Sebab tu Abu Zar ni dia pada zaman Sayyidina Osman dia antara yang banyak membela. Dia memang berbeza. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat dalam orang Syiah ni dia ada 4 orang yang dia kata Islam. Yang kita tengok orang Syiah ni semua sahabat dikafirkan, 4 orang je Islam. Antaranya Miqdad, Sama Al-Farisi, Sayyidina Ali dan juga Abu Zar ni. Abu Zar ni menurut Syiah Islam. Antara sifat dia tegas. Tapi Abu Zar ni, Masya Allah, kita lihat kisah kehidupan dia di akhir tu, dia memang sangat dahsyat. Fastahal Abdullah yabki. Maka kisah tadi Abdullah bin Mas'ud dia menangis nak uruskan jenazah Abu Zar Al-Ghifari. Itu yang saya kongsikan. Saya rasa ngam-ngam 10.35 kita start lewat, maka saya nak pergi kepada soalan kuis. Ada apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Saya walaupun tuan-tuan saya harap kuis ni dah buat lah. Ya.
Ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh standby. Okey, ni soalan dia. Semua nampak ke? Semua nampak? Dapat melihat pada soalan ni? Saya nak terus kepada soalan. Okey, so saya pecahkan ikut hadis tadi. Soalan yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh nampak ke? Rasul sallallahu alaihi wasallam kan dia yang belum buat. Tak apa, nanti soalan ni, link ni ada, tuan-tuan buat je, hantar kepada kawan-kawan yang lain. Memang ada yang approve, saya tak sempat. Saya ada yang saya dah approve. Okey, Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Kota Mekah ke Madinah lah. Ya. Kan? Ada yang jawab lain. Yang jawab pilih jawapan dari Madinah. Nampak tapi belum sempat buat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memanggil Madinah dengan panggilan Yasrib. Yang tersebut adalah benar. Memang kita dalam Islam dilarang untuk memanggil Madinah dengan nama Yasrib walaupun itu nama asal. Ya. Ada khilaf, memang tak ada khilaf. Memang larangan. Yang ketiga, Kota Hajar manakah yang dimaksud dalam hadis, iaitu Kota Hajar yang terletak dekat dengan Bahrain, Qatar, ya. Bukan kat Yaman, yang bukan dekat Madinah. Kat Madinah ada kampung Hajar, itu bukan. Ya, sebab takkan hijrah kat situ, ya. Yang keempat, Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Ansar dan antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Jawapannya adalah bukan. Dia bukan sahabat antara 10 sahabat. Kita dah sebut 10 sahabat tadi. Tuan-tuan ada masa, tuan-tuan baca biodata 10 sahabat ni. Sebab ni orang-orang hebat. Ini selepas 4 tadi Khulafaur Rashidah, 10 pula. Lepas tu perang Badar, nama list Badar. Sahabat-sahabat ni ada banyak tabaqat. Ya. Sahabat awalun antara sahabat tabaqat yang tinggi. Kita sebut tadi Abu Bakar Siddiq. Siapa 10 tu? Kan 10 tu siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. So dah 4. 4 ni wajib. Kemudian tambah Abdurrahman bin Auf. Apa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid, ya, Ubaidah bin Jarrah, ya. Itu antaranya 10. Okey. Okey, soalan yang kelima. Ni doa ni saya tak kongsi tadi dalam hadis ni, saya tak kongsi dalam kongsi kita tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais dan masukkan ia ke tempat yang mulia pada hari kiamat. Ya. Nama sebenar Abu Musa adalah Abdullah bin Qais. Kenyataan berikut adalah benar. Ya. Dan hadis yang kedua tentang hadis Mekah, ya, tentang Allah Taala, ya, Mekah bangunan pertama, ya, kemudian 40 tahun baru dalam Baitul Maqdis, kemudian solat di mana kamu berada, ya. Jadi hadis soalan yang pertama adalah Abu Zar merupakan antara sahabat yang terawal masuk Islam, ya, kenyataan adalah benar. As-sabiqun al-awwalun. Ya, ini kata 4 dan kata yang kelima. Saya tak kongsikan dia punya hadis yang masuk Islam awal. Nama sebenar Abu Zar adalah, ni yang saya bagi pilihan, ada Jundub bin Junadah, Abdullah bin Sakan, Burai bin Junadah. Burai pun sebenarnya betul juga, ya. Hamdi bin Abdullah, bukan Hamdi bin Abdullah, ya. Jundub bin Junadah, ya, ataupun Burai bin Junadah. Yang ketiga, siapakah yang membina Masjidil Haram? Soalan ni agak trik sikit, agak ada kena fikir sikit. Siapa orang yang pertama buat Masjidil Haram? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim pun betul juga, kan? Nabi Muhammad pun betul juga, kan? Nabi Muhammad pun bantu yang buat Kaabah tu, yang waktu selepas dirobohkan. Tetapi kita kena faham yang pertama membina. Sebab lepas peristiwa banjir Nabi Nuh, maka Kaabah pun kesannya hilang. Kemudian dibuat oleh kembali Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Jadi yang mula-mula buat Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di dalamnya ada soalan keempat. Di dalamnya ada keutamaan. Bermaksud, apa maksud keutamaan tadi kita syarahkan? Soal awal waktu, masjid lebih selesa. Sebab kalau orang kata kalau masuk data awal ni dapat masjid lebih selesa dan dingin. Kalau kat Saudi tu semua pakai aircon. Dan orang bila musim panas semua masuk masjid. Masjid aircon. Yang ketiga, masjid ada menyediakan makanan, minuman dan makanan. Kenapa pergi masjid? Sebab ada makanan juga minum. Ya. Terutama masjid-masjid kat Malaysia ni lah, surau-surau kan. Memang terkenal kan. Kalau ada kuliah-kuliah mesti ada makan minum.
Kita kat Zoom ni memang tak adalah makan minum. Kita makan kuis je lah. Apa jadi jawapan dia adalah yang pertama soal awal waktu. Antara amalan yang paling afdal adalah as-salatu ala waqtiha. Solat di pada masanya, pada waktunya. Yang kelima, Masjidil Haram dibangun semula oleh Nabi Ibrahim, manakala Masjid Aqsa dibangun semula oleh, kalau Masjidil Haram ni, Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim, maka Masjid Aqsa dibangun oleh siapa pula? Jawapannya adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Sulaiman. Jawapannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itu sahaja yang saya kongsikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk kita semua. Dan saya buka tuan-tuan sekalian soal jawab ataupun persoalan bukan tentang Arba'un An-Nawawiyah, Arba'un Al-Madaniyah dengan Arba'un Al-Makiyah. Tersilap tersasul Madaniyah pula. Arba'un Nawawi itu hadis 45 Nawawi itu yang pertama nama Na'lum Niyat tu kan. Itu lain. Ini hadis yang saya pilih tadi, dua kitab ni, Makkah dan juga Madinah. Jadi ada apa-apa persoalan yang tuan-tuan nak tanya? Malam ni berapa kita punya penyertaan partisipan tu? 12 orang. Ada apa persoalan? Berkaitan tentang apa yang kita belajar malam ni? Saya chat sekejap. Ada persoalan? Ada apa persoalan? Apa-apa persoalan? Kisah Abu Zar, kisah Abu Musa al-Asy'ari, dua-dua sahabat yang hebat. Kemudian hadis tentang Mekah adalah bangunan yang pertama dibina di atas muka bumi, iaitu rumah Allah SWT. Tapi hadis kata rumah-rumah lain ada, tapi rumah ibadat, rumah Allah SWT yang pertama adalah Mekkatul Mukarramah, adalah Baitullah Al-Haram, iaitu Kaabah. Dan jarak antara Kaabah dengan Baitul Maqdis 40 tahun. Dan hadis yang kedua, kita bincang tentang hadis tentang Madinah, tentang Nabi SAW bermimpi akan berhijrah ke sebuah kampung, sebuah tempat yang penuh dengan pohon tamar, ardi biha nakhlun, dan tempat tersebut rupanya adalah Al-Madinah Al-Munawwarah yang kita lihat pada hari ini, penuh dengan pohon tamar. Ada apa-apa soalan ataupun perkongsian? Saya nak tunggu ada Ustaz Hairul. Ada Ustaz Hairul dalam ni? Ustaz Hairul. Semuanya dalam ni banyak ustaz-ustaz, banyak ustaz-ustazah. Alhamdulillah. Sekiranya ada kesilapan atau teguran, tuan-tuan boleh sampaikan kepada saya, boleh share kat saya. Sebab kita ibarat perkongsian. Sebab waktu saya nak buat persiapan ni, sebenarnya orang dia bincang satu hadis ni sesuai, tapi saya nak bincang dua hadis, dan pula saya pilih pula dua biografi sahabat. Jadi sebab tu dia agak compact lah malam ni. Tapi saya berharap agar perkongsian yang kita sampaikan pada malam ini menjadikan satu nilai keimanan kepada kita. Dapat tahu kisah-kisah sahabat, dapat tahu sejarah Mekah dan juga Madinah, menambahkan kita kerinduan. Sebab dalam kehidupan kita ni, bila kita tak kenal, maka kita tak cinta. Mungkin hari ni kalau kita sebut artis, orang boleh tahu kereta dia macam mana. Betul tak kan? Oh, dia pakai kereta ni. Orang tahu dia duduk kat mana. Orang tahu kehidupan dia, mak ayah dia, adik-beradik dia. Tetapi sahabat Nabi, adakah kita begitu? Kan, sebab kita nak duduk dengan orang soleh, kita kena tahulah ciri-ciri orang soleh. Kehidupan mereka bagaimana, kehidupan Abu Zar, kan, bagaimana meninggal kekafan pun tak ada, sampai rumah menangis, kan. Itu dahsyatnya kisah-kisah sahabat ni, memberikan kita untuk kita sedar, sebab kita berada tamu ke bumi ni al-mata'ul ghurur, penuh dengan tipu daya, kesenangan. Walaupun saya katakan kita berhidup dalam zaman yang canggih, zaman teknologi, nak dapat ilmu mudah, nak hadis pun hari ni orang cuma klik je. Saya banyak bagi link tadi, tuan-tuan boleh cek, klik je. Dah sangat mudah, tak perlu nak buka, nak belik kita hadis satu-satu. Hari ni semua nak link. Tak join program kita ni pun dia nak link saja kan. Tak payah nak password. Kalau Zoom dia kena minta kod dengan password. Jadi boleh bagi link saja kan. Dah mudah zaman ni untuk dapatkan ilmu. Tetapi cabaran pun juga mudah. Cabaran juga banyak. Ya. Jadi insya-Allah ada apa soalan? Siapa yang nak bertanya, kenapa saya tersilentkan semua ke? Saya tersilentkan. Tak silentkan. Okay. Tuan-tuan boleh tak nak silent? Ada apa-apa soalan?
Sebab hari ni kalau kita pergi Mekah Madinah, dia kadang dia pergi, dia tak tahu nak buat apa. Dia tengok je kan untuk pergi solat. Sedangkan banyak ibrah-ibrah yang kita boleh ambil pengajaran. Silakan, saya nak tutup kejap lagi. Dalam 10 minit saya bagi masa. Kira tuan-tuan ada persoalan. Sebab kita start lewat tadi. Kita start pukul 10 lebih kurang. Ya, ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Biar lambat asal selamat kan. Jadi kisah-kisah sahabat dengan Mekah Madinah ni banyak kita nak ambil ibrah, ambil pengajaran. Dalam hidup kita ni, kita sebab hari ni pun orang solat Jumaat pun dah terhad kan, solat Jumaat. Sebab orang lelaki ni dia punya peluang nak pakai ilmu dalam solat Jumaat lah. Sebab tu lelaki mesti wajib pergi ke solat Jumaat. Antara hikmah ni dapatkan ilmu. Cuma hari ni bila orang dah lama, maka mereka, sebab ni orang hari ni hiburan dia terlampau banyak kan. Kalau macam kita channel YouTube, kalau tuan-tuan, saya ada satu channel hadis saya tengok, dari dulu sampai hari ni berdapat nota ni boleh dapat. Ni nota ni saya boleh hantar, tapi macam mana saya nak hantar? Tuan-tuan dapat link ni melalui WhatsApp saya kan. Tuan-tuan WhatsApp kata nak nota, saya akan hantar lah kan. Yang WhatsApp Academic Uhud Resources tu, tuan-tuan WhatsApp kata nak nota, saya hantar dalam bentuk PDF, tak ada masalah. Sebab nota saya ni sangat simple, saya letak berapa muka surat je ya. Dan insya-Allah video ni saya akan upload di YouTube. Kita boleh revise balik. Saya pun akan revise apa saya sebut. Sebab kebanyakan kuliah-kuliah yang saya buat, semua saya rakam untuk saya cek balik. Sebab kita hari ni, kita yang tahu kelemahan kita, kita boleh cek sendiri kan. Sebab tu muhasabah, tuan-tuan nak muhasabah, tuan-tuan tak boleh suruh orang muhasabah. Tuan-tuan kena sendiri bermuhasabah. Cek amalan masing-masing. Cek iman masing-masing. Kan. Ya. Kita sebagai da'i, sebagai cuma mampu memberikan petunjuk, share sahaja, tetapi diri kita sendiri yang akan buat perubahan. Orang lain tak dapat ubah. Ya, sesungguhnya Allah SWT takkan ubah satu kaum, melainkan kaum tu ubah diri mereka sendiri. Jadi hari ini kita bagi knowledge. Hatta kita buat free, kita bagi buku, cuma sebagainya pun, belum tentu orang tu akan baca sebagainya. Maksudnya diri dia sendiri, kehendak dia. Kita sebagai da'i, sebagai orang yang mengajak kepada dakwah ni, kita sampaikan saja. Ya. Allah Ta'ala yang bukakan hati kita semua. Ya. Jadi itu saja. Ya. Jika tidak ada persoalan, tuan-tuan boleh cuba kuis tu, saya buka je link dia. Ya. Jika tidak ada persoalan, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan aku liqauli hadza wa astaghfiru lakum, dan saya minta maaf sekiranya ada perkara yang nak link quiz. Link quiz pun saya hantar dekat WhatsApp tu. Semua dalam WhatsApp tu saya dah hantar link quiz. Cuma nota yang saya tak hantar. Sebab dalam link quiz saya hantar kat sini ke? Susah pula saya nak kena cari link dia. Ya. Semua tu saya dah hantar. Saya cuba, sebab kena ada yang minta, saya terus hantar link dia. Sebab takut ada yang tak dapat. Okey, saya hantarkan link dia. Sebentar saya hantarkan link dia. Jadi dia nak minta link, saya bagi link quiz dia. Tuan-tuan boleh klik tak? Dapat tak? Saya hantar kat link tu. Link dia saya dah hantar, boleh tengok . Okey, tu link dia. Jadi saya mohon maaf sekiranya tersalah bahasa, tersalah bicara. Sesungguhnya baik Allah SWT yang lemah dalam diri saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi. Ada 40 hadis. Ini adalah kuliah berseri. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua kerana sudi hadir. Barakallahu fiikum.